Okey. Okey. Baik, so kalau kita lihat okey, pastikan bahawa kalau kamu lihat kandungan ini, apa yang kamu perlu buat mungkin kamu akan kata, cikgu, kalau lihat kandungan ini apa yang saya kena buat? Okey, paling penting yang kamu kena buat ialah kamu take note tentang perkara-perkara ini, seperti kamu pastikan adakah mana-mana subtopik yang kamu masih lagi tak ingat ataupun masih lagi tak faham. Contohnya, kita lihat, adakah bab arah ini dah settle? Adakah kalau bab arah ni kamu dah faham? Okey, kita kata bab arah dah proceed. Maknanya dah settle. Okey, dah faham. Okey, kemudian kamu tengok bab yang kedua, iaitu kedudukan relatif antara latitude dengan longitude. Adakah dah faham atau tidak? Kalau dah faham, okey, boleh proceed kepada bab yang ketiga, iaitu peta lakar. Tentang simbol-simbol dalam peta lakar, pandang darat fizikal, pandang darat budaya. Kalau dah settle, dah faham, dah boleh settle. Begitu juga dengan bab 4, iaitu lakaran peta Malaysia. Kamu tahu tak kedudukan negeri-negeri di Malaysia? Kedudukan ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran. Kalau dah tahu semua ini, settle. Yang ini sikit. Yang ini sikit kepada para pelajar, kalau kamu rasa ada masalah sikit kat mana yang apa yang tak faham, sila pergi ke grup Zoom chat ini dan tulis, yang ini saya tak faham, cikgu. So take note benda tu supaya kita boleh sama-sama go through kita boleh sama-sama go through untuk ulang kaji supaya kita boleh menambahkan kefahaman Baik. Kemudian tentang bentuk muka bumi dan saliran, seperti sistem fizikal bumi, struktur bumi, benua, lautan, laut utama dan juga selat. Adakah ini dah settle? Kalau dah faham tentang litosfera, atmosfera, kemudian juga biosfera dan juga hidrosfera semua, dah tahu semua, settle. Dan juga benua, lautan, laut utama dan juga selat. Dah tahu kedudukan dia semua. Settle. Dah faham. Bab 5.3, 5.4 So ada yang spesifik 5.3, 5.4. Tak apa. Nanti kita akan lihat semula. Kemudian bab 6, bentuk muka bumi di Malaysia. Apakah lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dan juga kepentingan pelbagai bentuk muka bumi. Maknanya kepentingan ini adalah faedah-faedah kegunaan bentuk muka bumi itu. Maksudnya, kalau tanah pamah untuk apa? Kalau untuk tanah tinggi itu untuk apa? Kemudian kalau katakan saliran untuk apa? Dan pinggir pantai ataupun pinggir laut untuk apa? So dah tahu itu kepentingan dia. Kalau dah tahu tu, settle. Kalau tak settle bagi tahu. Kalau tak settle bagi tahu cikgu. Baik. Saliran, pandang darat fizikal, peringkat aliran sungai. Iaitu kita tahu. Pandang darat fizikal, peringkat aliran sungai ini iaitu berkaitan dengan hulu sungai, tengah sungai dan juga di hilir ataupun muara sungai. Kalau dah dah faham ini, yang ini kita katakan settle. Bab 8, taburan penduduk di Malaysia. Ramai yang kata bab 8 ni saya tak sure lagi, cikgu. Bab 8 ni tak sure. Don't worry. Kita akan mengulang kaji bab 8 ini. Kita akan tengok tentang penduduk-penduduk di Malaysia. Begitu juga dengan pertempatan di Malaysia. Pertempatan ni kita tahu tentang pola pertempatan. Kita tahu pola pertempatan ni adalah berkaitan dengan pola pertempatan, iaitu pola pertempatan berkelompok, berjajar, berselerak dan juga berpusat. So ada 4 pola pertempatan. Jadi kamu kena tahu pola pertempatan tu. Adakah kamu masih tak faham lagi? Cikgu rasa itu tak ada masalah kot. Kan? Kalau ada masalah bagi tahu. Kita dah settle yang ini. Kemudian bab 10 tentang bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Maknanya bentuk muka bumi negara-negara Asia dan juga sungai dan tasik-tasik utama di Asia Tenggara. Itu juga kita pernah bincangkan berkaitan dengan sungai-sungai seperti Sungai Menam Chao Phraya, Sungai Mekong, kemudian juga tasik seperti Danau Toba. Itu di Indonesia. So kita dah bincangkan itu.
Okey. Begitu juga dengan penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Okey, taburan-taburannya iaitu okey kepadatan penduduk yang mana kita lihat banyak fungsi pertempatan bandar-bandar utama di Asia Tenggara seperti Jakarta di Indonesia, seperti Bangkok di Thailand, seperti juga Ho Chi Minh di Vietnam. Begitu juga bandar-bandar seperti bandar Singapura dan sebagainya. Ya. Kemudian bab 12 tentang sumber air, jenis-jenis sumber air, kemudian punca-punca krisis air, kesan krisis air dan langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. Serta juga sisa-sisa domestik. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah sisa domestik. Kalau katakan ada mana-mana bahagian yang kamu masih lagi tak faham, bagi tahu cikgu. Dan setakat ini ada beberapa orang pelajar telah memberitahu atau maklumkan tentang ada beberapa subtopik yang sebenarnya kamu tak faham seperti 5.3 dan 5.4, iaitu benua, lautan, laut utama dan selat serta kesan pergerakan kerak bumi. So kalau begitu menggunakan buku teks yang sama ini, kita akan lihat berkaitan dengan bab 5 ini, iaitu 5.3 benua dan lautan pada muka surat 43 kalau tak salah cikgu. Dan kita akan proceed kepada muka surat 43 itu. So di manakah 43, 44, 45? So kita akan lihat. Kita dah ada 53 tadi. Kita dah terlebih dah pula. Baik. So kita akan lihat 5.3 dan 5.4. Ini 5.4 dan ini adalah 5.3. Benua, lautan, laut utama dan juga selat. Paling penting kamu kena ingat tentang peta ni. Peta ni kamu kena ingat. Iaitu tentang benua-benua yang wujud di bumi. Seperti apa? Kita ada benua Amerika Utara. Kita ada berapa benua? Kita ada 7 benua. 7 benua. Yang sebelah kiri ni, kalau kamu tengok, kedua-duanya adalah Amerika. Kedua-duanya adalah benua Amerika. Cuma dibahagi kedua, iaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Take note benda tu ya. Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. So, di bahagian tengah ada Eropah dan juga ada Afrika. Yang ini Afrika lah, benua Afrika. So ada Eropah, ada Afrika dan satu lagi yang paling besar, benua paling besar adalah benua Asia. Maknanya keseluruhan Rusia sampailah ke Jepun, sampailah ke Asia Tenggara. Dan termasuk juga Tanah Arab serta Turki. Ini semua adalah benua Asia. Means Malaysia juga termasuk dalam benua Asia. Dan di bawah ini, di bawah Asia ada benua Australia. Ada benua Australia. Dan ini baru 6 cikgu. Jangan lupa. Ada satu lagi benua, iaitu benua apa? Benua Antartika di bawah tu. Di bawah itu ada satu lagi benua Antartika iaitu di Kutub Selatan. Di South Pole. So di South Pole tu memang ada Antartika. So macam mana nak ingat? Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah dan Afrika. Kemudian di sebelah kanan Asia dan Australia dan di bawahnya ada Antartika. Antartika. So di sini kamu boleh faham. Inilah dia lokasi-lokasi benua. Kalau nak ingat gambar tu. Senang nak ingat gambar. Dan benua yang terbesar kita tahu adalah benua Asia lah. Benua Asia adalah benua yang terbesar, diikuti pula oleh benua Afrika. Diikuti pula oleh benua Afrika. Dan benua yang terkecil sekali adalah benua Australia. Kalau kamu tengok Australia ni pun kamu tahu, iaitu benua yang paling kecil dan benua yang paling mendatar di dunia. Mendatar tu maknanya flat. Benua yang paling flat. Dalam banyak-banyak benua ni lah. Baik, itu berkaitan dengan benua.
Baik, begitu juga dengan lautan. Kalau kita tengok lautan juga sama. Okey, kena ingat peta. Peta ni yang lemah ni cikgu. Itulah. Okey, tapi sebenarnya lebih senang nak ingat gambar berbanding perkataan. Betul tak? Lagi senang nak ingat gambar. Sebagai contoh okey, kita akan selalu refer kepada lautan yang di tengah-tengah. Okey, contohnya lautan di sebelah kiri itu ini adalah lautan Pasifik. Okey, dan ini antara lautan yang terbesar di dunia. Dan lautan Pasifik ini sebenarnya sampai ke sini sampai ke sini. Dia sambungan lautan Pasifik tu sampai ke situ. So negara kita okey terdapat di lautan Pasifik sebenarnya. Okey, lautan Pasifik. Kemudian di antara Amerika dengan juga Eropah ada lautan Atlantik. Okey, lautan Atlantik. Dan di antara Afrika dengan tanah Asia ada lautan Hindi. Okey, mengambil sempena apa? Mengambil sempena negara di sini, iaitu negara apa? Negara India. Ya, negara India. Jadi sebab itu diambil lautan Hindi. Okey, lautan Hindi. Kemudian di sini dah ada 3 lautan. Okey, kemudian di bawah ini menghala ke bawah selatan dipanggil lautan selatan. Okey, dan juga di atas sekali iaitu ada lautan Arktik. Kenapa di lautan Arktik? Kerana di sini adalah kutub utara. Iaitu di kawasan Arktik. Di atas Arktik, di bawah Antartik ya. Jadi di atas itu adalah lautan Arktik. So kita ada lautan Arktik, Pasifik, Atlantik, lautan selatan, lautan Hindi. So lautan besar lautan besar. Tapi apa beza lautan dengan laut? Laut lebih kecil. Contohnya di sini ada Laut Sulu. Okey, Laut Sulu tu maknanya di kawasan ini, okey, Laut Sulu, dan kita ada Laut Cina Selatan. Di mana Laut Cina Selatan di kawasan sini yang terdapat di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Itu adalah Laut Cina Selatan. Bukan lautan Laut Cina Selatan. Means that lautan tu besar, laut lebih kecil. Dan kalau selat, okey, adalah laluan sempit. Laluan sempit oleh sungai. Sungai ataupun laut jadi ini adalah antaranya Selat Terberau dan juga ada Selat Melaka. Selat Terberau dan juga Selat Melaka. So dia laluan yang sempit. Jadi ini bagaimana nak ingat cikgu? Kamu ingat peta. So ingatlah peta ini. Okey, kalau cikgu kan, zaman sekarang ni, kalau cikgu akan print out tau. Cikgu akan print out, kemudian cikgu akan letakkan dalam buku. Sekali apa nak ingat, okey, tengok, di Laut Arktik. Okey, lautan Arktik, lautan Pasifik, lautan Atlantik, kat sini. So senang nak ingat. Okey. So dengan gambar kita senang nak ingat. Okey. So itu berkaitan dengan lautan, laut-laut utama dan juga selat. Okey. Dan kita tahu lautan Pasifik adalah lautan yang terbesar di dunia dan kedalaman dia mencecah 4,000 purata kedalaman 4,300 meter. Maknanya 4.3 kilometer ke dalam. Okey. Dan lautan Arktik pula adalah lautan terkecil dan juga tercetek di dunia. Cetek ni maknanya shallow. Okey, shallow. Dan lautan Atlantik adalah lautan kedua terbesar di dunia. Lautan Hindi lautan ketiga, okey, terbesar di dunia. Okey. Dan juga lautan Atlantik, kita lihat Atlantik kedua terbesar dunia. Okey, dan lautan Hindi adalah lautan yang ketiga terbesar di dunia. Okey. Dan di sini ada Laut Cina Selatan, Laut Sulu, kemudian ada Selat Melaka, dan Selat Melaka adalah selat yang terpanjang di dunia. Ya. Selat yang terpanjang di dunia. Okey. Jadi itu antara maklumat berkaitan dengan lautan dan juga selat serta laut. Baik.
Okey. Kemudian kesan pergerakan bumi. Okey. Pergerakan bumi. Okey. Pergerakan kita kata kerak bumi ya. Kerak bumi ni maksudnya adalah okey kita kata sebagai lapisan-lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Okey. Dan plat tu adalah plat daratan dan juga ada plat lautan dan lapisan plat bumi berada di atas lapisan mantle. Maknanya ibaratkan macam mana nak cakap Okey, ibaratkan bumi macam ni, kemudian di atas tu ada plat-plat tanah. Okey, dia yang ini plat bumi Asia, ini plat bumi Pasifik, ini plat bumi Antartika. So dia adalah lapisan-lapisan kerak bumi yang seolah-olah tertampal di atas lapisan mantle. Dan lapisan-lapisan ini dia boleh bergerak tau, dia boleh moving perlahan-lahan. Tetapi once bila dia moving, sometimes dia bertembung. So plat ini dengan plat ini kadang-kadang dia bertembung. So bila bertembung itu yang menyebabkan banyak berlaku masalah. Okay. So plat seperti plat-plat bumi ini akan melalui proses pertembungan dan pencapahan. Jadi ini akan memberi pelbagai kesan. Kamu lihat inilah dia okay. Hanyutan benua. Okay. Pencapahan ataupun juga pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Okay. So kalau kita lihat dulu 200 juta tahun dahulu kebanyakan plat-plat bumi ini bercantum. Kalau kamu lihat kemudian 135 juta tahun dahulu dia bergerak. Nampak tak? Daripada begini dia bergerak, yang ini bergerak ke sini, yang ini bergerak ke sana, menyebabkan dia pencapah ataupun pemisahan, menyebabkan kamu nampak tak tanah itu bergerak ke bawah, dia terpisah. Dia terpisah. Kemudian berjuta-juta tahun lalu menyebabkan apa? Yang ini dah terpisah ke sana, yang ini pula terpisah ke sana. So ini dipanggil pencapahan. So yang ini dipanggil proses hanyutan benua. Maknanya benua tu hanyut, bergerak. Dia bergerak, benua-benua itu bergerak. Jadi itu dipanggil pencapahan. Amazing kan? Tapi dia bukan proses dalam tempoh satu hari Dia beratus juta tahun. Maknanya bukan boleh siap dalam sehari, dia akan mengalaminya berjuta-juta tahun. Barulah dia bergerak secara perlahan-lahan. Dan pergerakan-pergerakan ini menyebabkan terbentuknya bentuk muka bumi seperti gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Contohnya, plat bumi ini dengan plat bumi ini. So dia bercantum macam tu kan, dia bertemu. Kemudian dia bergerak, dia bertembung, dia akan naik. Dia akan naik. So bila naik kat situ menyebabkan terbentuknya gunung-gunung yang banyak tu. Gunung-gunung yang banyak tu ya. So itulah dia gunung lipat. Nampak tak? Daya mampatan di kiri dan kanan menyebabkan dia terbentuk begitu. Terbentuk so begitu. So inilah menyebabkan gunung lipat. Sebab dia bertepung. Cikgu. Ya betul, diorang gali bumi. Diorang gali bumi. So diorang bukan gali korek lah, tapi diorang boleh just ambil gali masuk ke dalam dan ambil sampel tanah. Dan sampel tanah itu akan menunjukkan perbezaan-perbezaan tanah. Bila di ketinggian ini, tanah ini. Ketinggian ini dah tanah lain, ketinggian ini dah tanah lain. So dia tahu dia punya corak tu. Sebab itu kalau kamu tengok sini, dia ada corak-corak ni. Ini corak yang gelap, ini coklat sikit, ini dark brown, kemudian yang ini bentuk grey. Nampak tak? Macam mana dia tahu? Sebab dia akan ambil sampel dalam tanah, sedalam-dalamnya, kemudian dia orang tarik keluar. So dia orang tengok sampel-sampel tanah di tempat yang dikeluarkan tu. Itu cara dia.
Okey. Diorang tak gerudi. Okey, diorang biasanya gerudi jugalah. Okey, kawasan tu. Tapi biasanya diorang akan masukkan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang dia punya batuan tu, dia punya alat itu kadang-kadang mencecah sehingga 500 meter ke 1 kilometer. Dia gerudi masuk ke dalam. Kemudian dia tarik keluar balik. And then dia nampaklah ada sampel-sampel tanah kat situ. Ini tanah lain, ini tanah lain, ini tanah jenis lain, ini tanah jenis lain. So, inilah dia. So daripada situ dia tahu tentang keadaan bentuk muka bumi ini. Nampak tak? Okay. Kemudian, ini Gunung Bongkah. Okay. Kalau tadi dia pencapahan menyebabkan dia naik, tapi kalau Gunung Bongkah akibat pergerakan bumi, kerak bumi yang disebut sebagai gelinciran atau sesaran. Okay. Dan ini berlaku kerana apa? Apabila daya tegangan ini bermakna plat itu bergerak ke arah berlawanan. Maknanya satu bergerak ke kiri, contoh satu bergerak ke kanan. Menyebabkan kawasan tengah ini jatuh. So lurah gelinciran ini akan jatuh tergelincir ke bawah. Jadi ini menyebabkan terbentuknya gunung-gunung bongkah. Gunung bongkah tu maknanya apa? Gunung-gunung yang flat macam ni kan. Kemudian dia gelincir kat bawah ni. Ini adalah dipanggil lurah-lurah gelinciran. Ini banyak berlaku di kawasan Amerika seperti Grand Canyon. Kalau kamu tengok Grand Canyon lagi lah kan. Dia punya lurah tu jatuh sampai ke bawah. Dan jatuh ke bawah tu sampai 1 kilometer. Memang wujud memang wujud gunung-gunung bongkah ini. So ingat tentang gunung lipat. Gunung lipat akibat pembentukan pertembungan plat bumi ataupun dipanggil pencapahan. Manakala yang ini pula gunung bongkah akibat daripada gelinciran ataupun sesaran. Okey. So itu berkaitan dengan dua kesan pergerakan bumi pergerakan kerak bumi. Okey, seterusnya. Okey, untuk tiba-tiba dia macam dari dalam bumi naik ke permukaan bumi. Boleh. Mustahil ke untuk bumi tiba-tiba dia macam naik dari dalam bumi naik ke permukaan bumi? Boleh. Iaitu dia akan membentuk gunung berapi. Okey, macam gunung berapi kan. Kadang-kadang gunung berapi ni kalau di tengah-tengah laut, dia terbentuk dengan apabila magma tu keluar, dia push, so dia akan membentuk tanah yang naik dan dia akan mengeluarkan dia punya lava dia. So dari situ terbentuk gunung. Dan biasanya itu adalah gunung berapi. Itu punca utamalah kenapa terbentuknya gunung berapi itu. Ya. Baik. Gempa bumi. Okey, kesan pergerakan kerak bumi itu. Okey, yang ketiga adalah gempa bumi, di mana gempa bumi itu berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan juga himpitan antara plat, dan ini akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Dan kejadian gempa bumi kalau di dasar laut akan menyebabkan tsunami. Akan mengakibatkan tsunami. Ini contoh zon gempa bumi plat lautan ya. Baik. Sebenarnya apa yang berlaku adalah kalau gempa bumi ni biasanya adalah dia kita tahu plat-plat, kita tahu plat-plat tanah tu dia bertembung macam tu. Ataupun macam itulah So apabila dia kadang-kadang dia katakan dia terselisih macam tu ataupun dia tertolak macam tu ataupun tertolak begini ataupun terselisih begitu ya. Itu menyebabkan gempa bumi. So bila dia terselisih macam tu, itu dipanggil gempa bumi. So bila gempa bumi katakan let's say dia berlaku dalam laut let's say kalau katakan berlaku dalam laut seperti ini, kalau kita lihat bila dia berlaku kat sini, dia beralih kat sini, maka dia akan menghasilkan gegaran, dan gegaran ini menyebabkan airnya berkocak. Nampak tak? Air dia berkocak. So air berkocak inilah menyebabkan tsunami berlaku. Tsunami berlaku di mana gelombang tsunami
boleh mencapai kelajuan sebuah jet iaitu melebihi 800 km sejam di laut dalam. Dan gelombang tsunami boleh menyeberangi lautan Pasifik dalam masa kurang daripada 1 hari. Memang laju. Sebenarnya, gempa bumi ni, kalau dia bergerak kat dalam ni, dia akan berkocak sikit aja sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia dalam kuantiti yang berat dan banyak, menyebabkan dia semakin membesar. Dia semakin membesar. Dia semakin membesar dan dia pergi ke pantai. So inilah menyebabkan punca utama kenapa berlaku tsunami. Tak, Selangor tak pernah. Yang pernah berlaku ialah di Penang, di Kedah, semasa tsunami back to 2014 ke 2008 ke 2006 ke. Selangor tak. Selangor tak kena. Baik. So, gunung lipat muda, gunung lipat, gunung bongkah, gempa bumi, gunung berapi. Gunung berapi juga terbentuk akibat pertumbungan dua plat yang mewujudkan zon benam, di mana salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. So, proses tersebut akan membentuk magma dan juga lava. So, plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. So, cecair magma akan memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Contohnya begini. Kalau kita lihat, ini adalah dua plat daratan. So, ada satu plat kat sini. Ada satu plat kat sini. Dan juga satu plat di sini. Satu lagi plat di sini. So, plat ini telah naik ke atas dan plat yang bawah ini dia jatuh ke bawah. So, ini menyebabkan magma yang ada di bawah ni, di bawah lapisan mantle ini, dia telah naik mengikut ruang yang ada tu sikit tu. Ruang yang ada sikit tu, ruang ini. So, dia telah keluar ikut ruang ini, magma ini, dan magma ini akan mencari ruang untuk keluar. So, akan keluar ke letusan ataupun ke ruang-ruang lubang di sini, menyebabkan dia memuntahkan lava. Kalau di bawah, kalau di dalam tanah dia masih lagi magma, tapi bila magma ni keluar daripada muncung gunung berapi, itu dipanggil lava. Itu dipanggil lava. Jadi bila plat daratan tu dia bertembung, kemudian suddenly satu tu dia naik turun ke bawah. So, bila turun ke bawah ini, so ada ruang dekat sini yang akan menyebabkan magma naik ke atas. Dan menyebabkan terbentuklah gunung berapi dan letusan itu pun berlaku mengeluarkan lava. So, ini lava. So, gunung berapi adalah pertumbungan dua plat. Gunung berapi. Dan gunung berapi banyak terdapat di Indonesia kerana dia adalah lingkaran api Pasifik. Baik. So, itu berkaitan dengan bab 5.4, iaitu 5.3 kita telah belajar tentang benua-benua ini, dan juga 5.4 kita belajar tentang gunung lipat, gunung bongkah, gunung berapi, gempa bumi. Jadi ada 4. So kita berhenti sekejap kerana cikgu terdengar laungan azan. Sekejap untuk 2 minit kita berhenti sekejap.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan. Okey, baik. So, bab 5, okey, mungkin ramai yang agak confuse sikit. Okey, iaitu berkaitan dengan atmosfera, hidrosfera, litosfera dan juga biosfera. Kemudian kita ada juga berkaitan 7 benua, 5 lautan, 2 laut dan juga 2 selat, serta kita ada kesan pergerakan kerak bumi, iaitu gunung lipat, gunung bongkah, gunung berapi dan juga gempa bumi. Okey, so itu yang telah kita bincangkan sebentar tadi, iaitu yang berkaitan dengan sistem bumi ini, dan itu yang ditanyakan oleh Santosh Das berkaitan dengan bab yang kelima. Baik. Seterusnya, kita hari ini mengulang kaji topik-topik yang mungkin kamu tak faham lagi ya. Baik, seterusnya kita nak lihat tentang berkaitan dengan bab yang ke-8. Kita difahamkan ada ramai pelajar yang tak faham dan tak ingat mungkin bab yang ke-8. Okey, boleh. Silakan nak tanya. Nak tanya apa pun silakan. Okey, baik. So, kalau ikutkan apakah yang berada di antara Selangor dan Melaka? Apakah yang berada di antara Selangor dan Melaka adalah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So, mungkin ramai yang tak ingat tentang peta Malaysia kot. Mungkin ramai yang tak ingat peta Malaysia. Ramai ke tak ingat? Ke korang memang lupa ke macam mana? Peta Malaysia. Rasanya peta Malaysia tak susah kot. Kan? Okey, apakah yang berada di antara Sabah dan Johor? Kalau di Sabah dan Johor, tak boleh visualize je. I see. Okey, apakah yang berada di antara Sabah dan Johor? Di antara Sabah dan Johor ada dua, iaitu ada Laut Cina Selatan dan juga ada negeri Sarawak. Kadang-kadang terlupa negeri. Okay, so itu just to visualize. Yeah. Kalau nak visualize kan, okey. Jom kita lihat. Kalau kamu nak visualize kan, kita boleh lihat seperti ini. Jom. Okey. Baik. So kalau kita macam ni kita memang tak nampak, tapi kalau kita lihat tentang perkataan Malaysia, okey. So inilah yang dikatakan Malaysia, dan kalau kamu nampak sempadan-sempadan negeri itu, itulah dia berkaitan dengan negeri-negeri yang terdapat di Malaysia. Baik, kamu lihat di sini ya. Okey, iaitu berkaitan dengan negeri-negeri ini. Okey. So, kalau nak visualizekan, okey, mudah saja. Pertama sekali kena ingat bahawa Malaysia terdiri daripada pantai timur dan pantai barat. Macam mana nak tahu timur dan barat, cikgu? Tak susah pun. Okey, kamu buat je garisan macam ni. Okey. Kemudian kamu buat garisan begini. Okey. Okey, so nampak tak tanda arah kat situ? So yang atas tu utara, selatan, kemudian timur dan juga barat. Betul? Utara, selatan, timur, barat. Jadi bila kamu dah dapat idea itu, baru kamu boleh visualizekan bahawa okey, sebenarnya daripada Kelantan bawa ke Terengganu, Pahang, okey, ini adalah negeri-negeri pantai timur. Okey, ingat sebelah kanan tu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Itu adalah negeri-negeri pantai timur. Manakala untuk pantai barat sebelah kiri pula, pantai barat daripada atas ini, Perlis kecil sekali tu, kemudian Kedah, kemudian Pulau Pinang, kemudian Perak, kemudian bawa ke Selangor, kemudian bawa ke Negeri Sembilan, Melaka. So ini adalah dikata sebagai pantai barat semenanjung Malaysia. Maknanya kalau ikut susunan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. So boleh imagine macam tu. Sebelah kiri tu. Jadi kita boleh bahagi dua kan
Okay. So pantai timur dan pantai barat. So Johor kat macam mana cikgu? Johor ni sebenarnya selatan. Johor adalah negeri selatan, di bahagian selatan. So, kalau kita tengok semenanjung Malaysia ni ada berapa buah negeri? Okey, sebenarnya ada 11, iaitu kalau kita lihat seperti kita ambil pantai barat Okey, Perlis atas sekali, Perlis, Kedah, kemudian Pulau Pinang, Perak, kemudian juga Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Okey. Kemudian kita ambil pantai timur. Pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey, 10 dah. Kemudian bawah sekali Johor. Jadi 11. Johor 11. Kemudian campurkan pula dengan Sabah dan Sarawak. Sarawak kita tahulah yang paling besar ni lah. Okey, Sarawak yang di bawah tu paling besar. Okey, dan di atas itu yang rupa macam kepala kucing tu, kan? Rupa macam kepala kucing tu kan. Itu adalah Sabah. So 11 campur 2 negeri ni jadi 13. Dan satu lagi, okey, kalau ditanya cikgu, habis tu negeri yang kita ada Malaysia negeri 14 cikgu. Sebab okey, dalam jalur Malaysia, jalur gemilang ada 14 jalur. So ini baru 13. Satu lagi ialah wilayah persekutuan ataupun federal federal territory. Okay, Federal Territory of Malaysia. Cuba kita tengok. Okay, Malaysia ada Federal Territory yang mana? Okay, kita ada Federal Territory iaitu pertama di Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur. Kalau kita lihat, ini Federal ataupun wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kemudian satu lagi iaitu wilayah persekutuan Putrajaya. So Kuala Lumpur dengan Putrajaya tak jauh, sebelah je. Okey, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, dan satu lagi iaitu wilayah persekutuan Labuan. Iaitu di mana Labuan? Iaitu di kawasan sini. Nampak tak? Tu Labuan Federal Territory. So ini adalah Pulau Labuan, di mana pulau ini menjadi wilayah persekutuan. So ada 3 wilayah persekutuan dan tiga-tiga itu di bawah satu pentadbiran yang sama, sebab itu dipanggil wilayah persekutuan. So kembali 13 buah negeri, termasuk dengan satu wilayah persekutuan dipanggil 14. Sabah dengan Sarawak adalah negeri. Negeri Sabah dengan Sarawak adalah negeri yang Labuan sahaja federal ataupun Labuan sahajalah wilayah persekutuan. Labuan sahaja. Manakala Sabah dengan Sarawak ni negeri. Sabah dengan Sarawak negeri, jadi total ada 14 kawasan di seluruh Malaysia. Jadi itu mudah nak ingat. So, bagaimana cara nak ingat? Bahagikan 2, pantai timur dan pantai barat. Pantai timur ada 3 negeri, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Pantai barat ada banyak negeri, iaitu daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, kemudian Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan bawah sekali ada Johor. So di situ saja ada 11 buah negeri. Kemudian Sabah Sarawak, dah jadi 13 negeri. Dan yang terakhir ialah wilayah persekutuan. So total ada 14. Nampak tak? Mudah untuk ingat. So kalau lebih spesifik lagi, kita boleh imagine kan, daripada atas itu iaitu tu Perlis. Di bawah Perlis ni Kedah, dan di bawah Kedah ni ada Pulau Pinang, dan di bawah Pulau Pinang ada Perak. Di bawah Perak ada Selangor kat sini. Selangor. Yang Petaling Jaya semua. Kemudian di bawah Selangor ada Negeri Sembilan, dan di bawah Negeri Sembilan ada Melaka. Jadi ini untuk kamu bayangkan. So ini berkaitan dengan peta-peta Malaysia
yang mungkin kamu nanti soalan mungkin ada tanya tentang peta lakar, ya. Peta lakar peta Malaysia. Macam mana nak kamu letakkan nama-nama negeri. Itu satu. Oh, cikgu lupa satu lagi. Iaitu kamu kena ingat dia punya ibu negeri. Baik, sebagai contoh kalau Perlis, ibu negerinya adalah iaitu ibu negerinya adalah Kangar. Di manakah Kangar itu? Okey, iaitu di tengah-tengah di sini. Okey, iaitu di mana pula Kangar ni? Okey. So ini Perlis, Kuala Perlis, Simpang 4, Arau. So di sini adalah Bandar Kangar di sini ada Kangar kat sini. So di kawasan di antara Jejawi dengan Perlis ni, so ini adalah Kangar, nampak tak? Ini Kangar, ibu negeri Perlis. Itu Kangar. Okey. Kemudian untuk Kedah, ibu negeri dia adalah Alok Star. Kat mana Alok Star? Okey, kita boleh pergi tengok di tengah-tengah ni Alok Star. Ni Alok Star Bandar Alok Star. Okey, Kedah dengan Alok Star-nya. Okey. Baik. Kemudian kalau Penang, Hampi Penang, tiba-tiba cakap Penang okey. Kalau Hampi Penang, okey, Penang ataupun Pulau Pinang, ibu negeri dia adalah Georgetown. Di mana Georgetown? Iaitu di pulau. Ni di Penang ni. Ni Glugok. Itu Penang, iaitu di Georgetown adalah berhampiran di sini. Okey. Yang nampak di hujung tu ni Georgetown. Georgetown adalah ibu negeri bagi Pulau Pinang. Georgetown dia memang menghadap laut dia memang menghadap laut. So itu Georgetown. Baik. Okey, kemudian kita dah tengok Pulau Pinang dengan Georgetown juga. Kemudian kalau kita pergi Perak, atau Perak sebenarnya Perak ibu negerinya adalah Ipoh. Atanya koma ya. Ipoh Perak. Kat mana Ipoh tu cikgu? Di sini. Kalau kita nampak ada bandar Ipoh. Ni di Jelapang semua ni. Okey. Inilah dia. Kalau kita zoom tunggu dia nama dia keluar. Okey. Iaitu Ipoh. Ni Ipoh. Okey, Ipoh memang bandaraya lah bandaraya Ipoh. So kalau kita lihat ini Ipoh, okey, ibu negeri Perak. Okey. Kemudian bila kita pergi ke Selangor, Selangor ibu negerinya mana? Ibu negerinya adalah Shah Alam. Bukan Kuala Lumpur Shah Alam. Shah Alam tu di mana cikgu? Di kawasan yang telah berlaku banjir tu. Inilah dia. Okey, iaitu Shah Alam. Ipoh chicken rice okey, Ipoh chicken rice pun boleh. Okey, pun boleh Baik. So inilah Shah Alam, okey, ibu negeri Selangor. Okey, seluruh ni ibu negeri Selangor, dan inilah kawasan yang telah dilanda banjir yang teruk baru-baru ini. Okey, terutama sekali di kawasan Taman Sri Muda ni. Okey, yang mana air sampai ke bumbung kan. Di sinilah Taman Sri Muda. Okey. So itu di Shah Alam, Selangor. Selangor ada pulau ada tu. Selangor ada pulau. Ada Pulau Ketam, ada Pulau Tengah, ada Pulau Pitu Kedung, Pulau Cik Mat Zain, Pulau Indah dan juga Pulau Kelang ada. Tapi pulau-pulau dia adalah pulau-pulau hasil daripada delta. Okey, delta Delta ni apa? Delta ni adalah lumpur-lumpur yang dibawa oleh sungai. So lumpur-lumpur yang dibawa oleh sungai ini menyebabkan lumpur itu terkumpul di pesisiran pantai, menyebabkan dia menjadi pulau. Inilah dia. Pulau Kelang, Pulau Indah, Pulau Cik Mak Zain, Pulau Gedong, Pitu Gedong, Pulau Tengah dan juga Pulau Ketam. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga adalah negeri seperti Negeri Sembilan, dan Negeri Sembilan ibu negerinya adalah Seremban. Ya, ibu negeri adalah Seremban, di sini adalah Seremban. Okey.
Dan juga kalau kita pergi ke Melaka, ibu negeri dia adalah Bandaraya Melaka. Bandaraya Melaka di sini, Bandaraya Melaka. Okey. Dan juga kalau kita pergi kepada Johor, Johor ibu negeri dia adalah Johor Bahru. Kat mana Johor Bahru? Tempat yang cikgu pergi baru-baru ni. Semasa banjir tu cikgu berada di JB. So Johor Bahru, inilah dia Johor Bahru. Betul-betul sempadan dengan Singapura. Dan cikgu pula masa tu menetap di hotel tu benar-benar berada di tepi-tepi kawasan JB ni. Boleh nampaklah Singapura di seberang sana tu ya. Boleh nampak Singapura. So ini Johor Bahru, ibu negeri Johor. Okey. Kemudian juga kalau kita lihat Pahang. Okey, ibu negeri Pahang adalah di Kuantan, dan Kuantan terletak di sini tepi pantai juga. Okey, kalau kamu nampak ada Kuantan kat sini, dia memanjang sampai ke tepi pantai tu. Okey. Dan juga kalau Terengganu, ibu negeri dia adalah Kuala Terengganu. Ini Terengganu, dan Kuala Terengganu terletak di sini. Okey. Ini Kuala Terengganu. Biasalah Santosh, itu memang selalu berlaku. Dan Kelantan, ibu negerinya adalah Kota Baru. So ini adalah Bandar Kota Baru. Kalau kamu lihat, Bandar Kota Baru ini adalah ibu negeri bagi Kelantan. Dan untuk ibu negeri bagi Sarawak dan Sabah, Sarawak ibu negeri dia adalah Kuching. Kuching tu di bahagian bawah ni. Di bahagian bawah ni Kuching. Kuching Sarawak. So di sini ada Bandaraya Kuching. So Bandaraya Kuching ni memang bandaraya yang kita kata sebagai bandaraya yang besar jugalah. Sebab di sinilah adanya nama Sungai Sarawak. Ni Kuching ini Bandar Kuching, iaitu ada Putrajaya dan sebagainya di Kuching. Dan juga kalau kita lihat yang terakhir, iaitu Bandar Ibu Negeri bagi Sabah. Ibu negeri bagi Sabah adalah di Kota Kinabalu, dan Kota Kinabalu terletak di tepi laut juga. So kebanyakan ibu negeri terletak di tepi-tepi laut. Ni Kota Kinabalu, Sabah. Jadi itu berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia dan ibu negerinya. Okey. Baik. Untuk itu, pada minggu hadapan cikgu akan sediakan slide dan juga nota untuk kamu berkaitan dengan bab-bab yang kamu tak faham lagi, dan contoh-contoh soalan-soalan peperiksaan akhir tahun bagi geografi tingkatan 1. So, jangan lupa, jangan miss kelas cikgu pada minggu depan. Okey. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Take care guys. Boleh cikgu. Okey, bye. Okey, bye. Assalamualaikum, bye. Terima kasih cikgu, bye. Okey, bye. Okey, sama-sama, bye. Okey, bye.